I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm rockin' with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang penyelesaian matematik. Okey, baiklah. Ahli yang terlibat ialah Nur Aisyah binti Fakhrul Razi, Nur Kristina binti Kamarul Zaman dan Nur Izalina binti Abdul Manaf. Baiklah, untuk pengetahuan kamu semua, apakah penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah boleh didefinisikan sebagai mencari penyelesaian masalah yang tiada penyelesaian semata. Kita juga boleh didefinisikan dengan mencari penyelesaian masalah yang sukar diselesaikan dan mengatasi halangan dalam menyelesaikan masalah, serta pada masa yang sama melalui penyelesaian masalah dapat mencapai matlamat yang diinginkan dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Untuk menyelesaikan masalah, kita boleh menggunakan model penyelesaian masalah Polya. Apakah itu model penyelesaian masalah Polya? Menurut Polya 1957, penyelesaian masalah terdiri daripada 4 langkah. Langkah yang pertama ialah memahami masalah. Tanpa memahami masalah, pelajar tidak akan dapat mencari penyelesaian yang tepat. Setelah pelajar memahami masalah tersebut, mereka akan mula merancang strategi penyelesaian. Kemudian langkah yang ketiga, mereka akan melaksanakan strategi untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Seorang penyelesai masalah yang baik akan menyemak semula penyelesaian kepada masalah tersebut, iaitu merupakan langkah yang keempat. Langkah pertama adalah langkah untuk memahami masalah. Berikut adalah soalan yang boleh digunakan untuk membantu murid memahami masalah. Jadi soalannya, antara contoh soalannya adalah, adakah anda faham ayat tersebut? Bolehkah anda menyatakan semula masalah tersebut dengan ayat anda sendiri? Apakah yang anda cuba cari atau lakukan? Apakah maklumat yang anda dapat daripada masalah tersebut? Apakah yang tidak diketahui? Dan apakah maklumat yang tiada atau tidak diperlukan? Langkah kedua adalah langkah untuk merancang strategi. Soalan-soalan berikut boleh dijadikan sebagai panduan ketika merancang strategi penyelesaian masalah. Jadi, apakah perhubungan antara data dengan perkara yang tidak diketahui? Seterusnya, adakah masalah ini sama dengan masalah yang pernah anda selesaikan sebelum ini? Yang ketiga, apakah strategi yang boleh anda gunakan? Baiklah, yang seterusnya ialah langkah 3, melaksanakan strategi. Berikut adalah panduan yang boleh digunakan dalam melaksanakan strategi penyelesaian masalah. Laksanakan strategi yang telah dipilih dan selesaikan masalah tersebut. Yang kedua, semak setiap langkah yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, pastikan langkah-langkah yang dipilih adalah tepat. Seterusnya ialah langkah yang keempat, iaitu menyemak semula. Langkah ini sering diabaikan dalam penyelesaian masalah. Sebagai guru matematik, anda perlu sentiasa mengingatkan pelajar untuk menyemak jawapan mereka. Jadi gunakan panduan berikut ketika melaksanakan langkah ini. Panduan yang pertama, baca semula soalan. Adakah anda menjawab soalan yang dikemukakan? Yang seterusnya, adakah jawapan anda itu adalah betul ataupun salah? Yang
ketiga, adakah jawapan anda munasabah? Sekarang kita lihat kepada soalan yang hendak diselesaikan. Imran memasukkan 12 buah buku ke dalam 4 buah kotak dengan sama banyak. Soalannya, berapakah buah buku yang ada di dalam setiap kotak itu? Sekarang kita memulakan langkah 1 dengan memahami masalah. Apakah masalah dalam penyelesaian soalan ini? Masalah yang ditemui adalah bagaimana cara membahagikan buku itu kepada 4 kotak secara sama rata. Langkah kedua berdasarkan soalan untuk merancang strategi ialah apakah perhubungan antara nilai 12 dengan 4? Adakah saya pernah menyelesaikan masalah seperti ini? Dan strategi yang digunakan ialah teka dan uji menggunakan gambar rajah dan membina jadual. Dalam melaksanakan strategi untuk menyelesaikan soalan, kita boleh menggunakan strategi teka dan uji. Apakah itu strategi teka dan uji? Strategi teka dan uji merupakan strategi penyelesaian masalah yang paling asas. Strategi ini menggalakkan kita membuat tekaan dan menguji sama ada jawapan kita betul atau salah. Proses ini diulang sehingga jawapan yang betul ditemui. Langkah-langkah dalam strategi ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kita kena teka jawapan. Kemudian semak jawapan yang diteka tadi sama ada betul ataupun salah. Adakah ia penyelesaian yang betul kepada masalah tersebut? Dan kita hendaklah menggunakan maklumat yang disemak untuk meneka jawapan lain pula. Kemudian ulang langkah di atas tadi sehingga anda mendapat jawapan yang betul-betul tepat. Dalam melaksanakan strategi teka dan uji tadi, kita boleh tengok kita bahagikan kepada 4 kotak. Kemudian kita letak kolom untuk baki dan jawapan untuk kita tahu sama ada jawapan itu betul ataupun salah. Okay, tekaan yang pertama, kita cuba letak dekat dalam kotak 1, 2, 3 dan 4 tu hanya 1 buah buku sahaja. Dan tadi kita ada 12 buah buku untuk dibahagikan kepada 4 kotak secara sama rata kan. So kalau kita bahagi dekat kotak yang pertama 1, kotak yang kedua 1, kotak ketiga 1, kotak yang keempat 1, kita hanya letak 4 buah buku. Dan apabila kita tolak 12 buah buku tadi dengan 4 buku yang kita masukkan dalam kotak, kita masih ada lagi 8 buku yang belum dibahagikan secara sama rata. So jawapannya salah. Kita pergi kepada tekaan yang kedua pula. Tekaan yang kedua, kita letakkan 2 biji buku dalam setiap kotak secara sama rata. Dan jumlah yang kita letak dalam kotak tu hanyalah 8. Bila 12 ditolak dengan 8, masih ada lagi baki 4. So masih ada lagi 4 buku yang belum dimasukkan dalam kotak. So jawapan dia juga salah. Kita buat pula tekaan yang ketiga. Tekaan yang ketiga, kita letakkan dalam setiap kotak tu 3 buah buku secara sama rata. Apabila 12 buah buku ditolakkan dengan 12, iaitu 3 kali 4, jawapan dia kosong. So dah tak ada dah buku yang tidak dimasukkan dalam kotak. So jawapan dia di sini betul, kemungkinan dia betul. So kita buat lagi tekaan yang keempat, iaitu kita letakkan dalam kotak yang pertama contohnya 4, dalam kotak yang kedua 4, kemudian dalam kotak ketiga kita letak 2, dalam kotak yang keempat kita letak 2. Jawapan dia 12 biji buku tolak dengan semua sekali jumlah yang kita dah masukkan dalam kotak tadi 12 juga. Jawapan dia kosong, tapi kita tak letak secara sama rata. Yang tadi kotak yang pertama dan kotak kedua kita letak 4, kemudian kotak yang ketiga dan keempat kita letak 2. Jumlah akhir memang sama, semua buku dimasukkan dalam kotak tapi tak dibahagikan secara sama rata. So jawapan dia salah. So kesimpulan dia dekat sini, melalui strategi teka dan uji, kita dapat tekaan ketiga merupakan jawapan yang betul kerana nilai keempat-empat kotak tadi dibahagikan sama banyak tanpa baki. Baiklah, strategi yang seterusnya ialah menggunakan gambar rajah.
Menakar dan melukis gambar raja adalah satu strategi yang boleh membantu dalam penyelesaian masalah matematik. Pelajar dapat menerjemahkan masalah dalam bentuk matematik dengan melukis raja atau gambar yang sesuai, kerana gambar raja menjadi perantara antara konkret dan abstrak. Gambar raja yang dilukis haruslah kemas, tepat dan mengikut skala. Baiklah, di sini kita akan lukis ataupun gambarkan 12 buah buku dan 4 buah kotak dalam bentuk yang bergambar. Baiklah, selepas kita gambarkan buku dan kotak tersebut, kita akan bahagikan 12 buah buku sama rata kepada 4 buah kotak. Kesimpulannya dapat kita lihat di sini, setiap kotak terdapatnya 3 buah buku tanpa baki yang tertinggal. Strategi yang terakhir adalah strategi untuk membina jadual. Jadi bagi strategi ini, ia dapat membantu mempamerkan maklumat dalam bentuk jadual supaya ia boleh dibaca dan ditafsirkan dengan cepat dan mudah. Selain itu, pelajar juga perlu mahir membaca jadual untuk mendapatkan maklumat dan kemudian belajar bagaimana membina jadual tersebut untuk melaporkan maklumat. Selain itu, membaca dan membina jadual adalah kemahiran yang perlu dikuasai sebelum mentaksir, menganalisis dan menggunakan maklumat. Strategi ini membolehkan pelajar melihat hubungan dan pola maklumat. Berdasarkan soalan, buku mengandungi 4 buah buku dan berdasarkan soalan, buku mengandungi 12 buah buku dan kotak mengandungi 4 buah kotak. Jadi, untuk menggunakan strategi menggunakan jadual, kita akan bahagikan 4 kotak kepada setiap satu kolom. Jadi, satu kotak dibahagikan kepada satu kolom dan buku akan dibahagikan 3 buah buku ke dalam setiap kolom tersebut sebagai satu kotak. Jadi, satu kotak akan mengandungi 3 buah buku. Baiklah, langkah yang terakhir iaitu langkah yang keempat, menyimak semula. Jadi, langkah ini kita boleh menggunakan kaedah lain untuk menyelesaikan masalah atau mengetahui nilai setelah dibahagikan menggunakan kaedah lazim. Kebiasaannya, pelajar akan menggunakan kaedah ini untuk menyelesaikan masalah matematik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bersama tanya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting. So out the door, and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.